Adakah perkataan tidak yang keluar daripada bibir masyarakat di Malaysia pada zaman sekarang melambangkan perspektif ataupun stigma masyarakat yang tidak mahu untuk menerima organ? Bagi mengupas lebih terperinci berkenaan tajuk pendermaan organ dari segi perspektif Islam bersama saya, Dr. Aisyah Nabila. Saya Nurul Akila binti Muhammad Naim, moderator Malaysia hari ini. Dan saya Ustazah Suraya. Nantikan kami pada 29 September 10 pagi hingga 11 pagi bertempat di Blue Corner 20.2. Ingatlah, Derma itu satu sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ahli panel dan para penonton sekalian. Saya Nurul Akila merupakan pengacara anda pada pagi yang penuh barakah ini. Okey. Sebelum saya memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin mengungkapkan serangkap pantun iaitu Buah Pinang dibelah dua, Gunung Dayak bercabang tiga. Pendermaan organ isu utama, adakah ia membangkangkan semua? Okey, isu yang ingin kita bincangkan pada hari ini ialah isu pendermaan organ. Okey, sebelum kita memulakan lebih lanjut untuk tentang pendermaan organ ini, saya ingin memperkenalkan panel-panel kita yang segak-segak belakang ini, iaitu di sebelah kanan saya ialah Dr. Sila perkenalkan, Dr. Assalamualaikum. Nama saya Dr. Aisyah Nabila daripada Hospital Sultan Bahiyah, pakar transplantasi. Okey, segak lah hari ni, Dr. Arisa. Terima kasih. Hari-hari saya segak. Hai. Okey, di sebelah bawah saya pula. Alang-alang kita COVID-19 ni terpaksalah kita bervideo call kan. Okey, di bawah saya ialah Ustazah apa? Sila perkenalkan Ustazah. Hai, saya Ustazah Suraya daripada Universiti dalam bidang pengajian Islam di UKM. Wah, panel-panel kita pada pagi ini segak-segak dan boleh kita educated lah kan? Moderator kita juga cantik. Wah. Okey. Sebelum saya ingin menanyakan kepada doktor dan ustazah, saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang pendermaan organ ini. Alang-alang kita dah masuk ke tajuk pendermaan organ ini, jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya. Boleh tak, doktor ustazah? Silakan Boleh. saya nak dengar. Sila. Okey. Saya nak Terima kasih. dengar pengalaman. Minat ni nak dengar daripada Cik Akila. Kan? Ya. Cik Akila. Ya. Betul. Okey. Saya pernah mendermakan buah pinggan saya kepada adik saya. Sebab buah pinggan adik saya rosak. Pada mulanya saya macam bermula saya rasa saya macam tak adil bagi saya sebab buah pinggan saya ahli-ahli keluarga ke hospital untuk check buah pinggan mereka kan. Jadi saya tak apa baik tak orang panggil apa doktor? Ya. Apa? Akila tak apa? Kita orang panggil apa? Kita tidak menjangka bahawa buah pinggan kita ni, buah pinggan saya ni perlu didermakan kepada adik saya. Jadi saya macam rasa tak seronok dan saya rasa macam sedih lah sebab saya terpaksa mendermakan buah pinggan saya. Jadi keputusan ini amat berat untuk saya setuju
Dan akhir-akhir sekali saya terpaksa bersetuju sebab keluarga saya semuanya tidak boleh menerima sebab buah pinggan rupa tak sesuai. Okey. Bukan senang nak dermakan organ kan Cik Akila? Satu keputusan Ya, yang berani. Betul Bagus. sebab kita nak buat sesuatu keputusan tu amat sukar kan sebab kita kena fikir kedua-dua belah pihak kan. Betul. Okey. Doktor. Ya? Ya, saya. Boleh saya menanyakan soalan kepada doktor? Ya, boleh. Okey. Doktor, boleh anda tolong terangkan sedikit tentang pendermaan organ ini? Okey, terima kasih kepada moderator kita yang cantik pada pagi ni, Cik Akila. Doktor. Jadi saya kat sini, saya nak terangkan dan buka mata semua pihak yang tak tahu apa itu pendermaan organ. Macam Cik Akila tadi, Cik Akila dah terangkan bahawa dia mendermakan organ kepada adiknya. Saya nakkan yang berani sebab untuk seorang itu mendermakan organ tidak senang sebab kita nak memberikan sebagai organ kita kepada orang lain. Betul. Macam sendiri pun kita akan fikir 2-3 kali untuk kita dermakan organ kepada orang lain kan. Jadi orang di luar sana takut untuk mendermakan organ disebabkan gini. Jadi sebab kita tengok rakyat di negara kita ada 27 juta orang. Tapi di pusat transplantasi negara hanya ada dalam 100,000 26 orang saja yang mendaftar sebagai pengikrar. Tak sampai 10% pun dari rakyat negara kita yang nak menjadi pengikrar, punya perspektif atau perasaan takut untuk menerima organ. Jadi kat sini saya nak bagi penerangan tentang apa itu pendermaan organ. Pendermaan organ itu sendiri bermaksud mendermakan organ ataupun tisu kepada seseorang yang mengalami kegagalan tisu atau organ supaya mereka dapat meneruskan hidup secara biasa. Di mana kalau kita tahu orang yang ada kerosakan pada organ, kebanyakan akan mengalami masalah, contohnya kalau buah pinggang rosak. Jadi segala kotoran-kotoran dalam badan tak boleh dibuang dengan elok dan sebagainya. Jadi sebab itu perlukan pendermaan organ. Jika dilihat banyak berlaku penjualan pendermaan organ secara haram. Jadi perkara ini bukan satu perkara yang bagus. Kerana dengan kita tak tahu penderma organ itu siapa, orangnya bagaimana, adakah dia tu minum minuman keras ataupun gaya hidupnya sendiri. Jadi forum ni saya akan lebih mendalam selepas ini. Ini hanya mukadimah tentang bagi supaya orang yang lihat ni nak jadi penderma. Okey, jadi Cik Akila, saya tanya soalan kat Cik Akila. Semasa Cik Akila makan organ kepada adik Cik Akila, berapa masa lama yang Cik Akila perlukan ataupun Cik Akila tahu untuk dapatkan keputusan Cik Akila boleh menerima ataupun tidak? Saya disebabkan ahli keluarga saya semua yang pi cek benda tu sesuai ataupun tidak, dia mengambil masa 2 minggu. Tetapi prosesnya itu mengambil masa selama setahun sebab kita nak tunggu turn untuk orang yang lebih memerlukan lagi. Sebab tu kita kena tunggu sampai setahun tu. Kalau tidak, betul kan? Kalau tidak, benda tu menjadi singkat je sebenarnya. Tapi disebabkan doktor beri peluang kepada orang yang lebih memerlukan dulu. Betul-betul, tapi jika dilihat kalau disebabkan oleh Cik Akila dermakan organ kepada adik Cik Akila, jadi masa yang diambil tu dalam 2 minggu sekejap saja. Tapi kalau macam contoh saya nak dermakan organ kepada orang yang saya tak kenal, mungkin masa itu masa yang lama sebab uji darah. Sebab kita tak ada langsung pertalian darah seperti Cik Akila ada pertalian darah. Tapi untuk saya derma kepada Cik Akila sendiri, saya ada pertalian darah. Tahap kesesuaian juga
kadang tak sesuai, kadang akan penolakan. Jadi 2 minggu, setahun proses sebagainya untuk lihat keadaan badan Cik Akilah itu, saya rasa satu agak yang cepat dah untuk bantu adik Cik Akilah. Terima kasih Cik Akilah. Thank Sama. you. Okey. Jikalau maksudnya jikalau tidak ada pertalian darah, maksudnya mengambil masa yang agak lama dah untuk menentukan keputusan tu. Ya, Maksud- ambil masa lama sebab kita sendiri perlu buat secara menyeluruh untuk mengetahui sama ada kita ni layak atau tidak. Sebabkan itu kadang-kadang sebabkan terjadi kalau kita ambil langkah berhati-hati, bila organ dah diremakan kepada seseorang, akan berlaku penolakan organ. Jadi bila berlaku penolakan organ, penyembahan itu jadi sia-sia, tak guna. Sebab kadang-kadang memberi organ kepada orang tapi dalam tempoh 2 minggu organ tak berfungsi dengan tahap yang optimum atau maksimum, berlaku penolakan organ. Jadi orang yang mendapat organ tu seperti tidak mendapat apa-apa. Jadi dia tidak mendapat boleh sebarang kebaikan lah. Akhirnya akan mendapat penyakit dan sebagainya. Jadi kalau tiada pertalian darah atau kita kenal, langkah yang perlu diambil lebih terperinci lagi. Okey, Ya. saya sudah jelas dah tentang apa yang ini diperkatakan oleh doktor itu. Okey. Tetapi kita tidak boleh dengar daripada sebelah pihak je. Apa pula pandangan dari sudut pandangan Islam tentang pendermaan organ ini? Boleh saya ingin menanyakan kepada Ustazah? Apa pula pendapat Ustazah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berhubung dengan topik kita hari ini iaitu pendermaan organ. Okey. Pada umumnya, pada khususnya pendermaan organ itu hukumnya adalah harus, sebab macam kita tahu berdasarkan riwayat hadis sahih Bukhari, tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakit itu melainkan menurunkan juga ubatnya. Jadi jadi kita boleh tafsirkan sebagai pendermaan organ ini sebagai salah satu alternatif dalam bidang perubatan untuk merawat sesuatu penyakit itu. Seperti macam Dr. Arisha cakap sebentar tadi, katakanlah kita punya buah pinggang rosak, apa lagi alternatif lain kita boleh guna selain pada kita guna mesin apa Dr. Arisha? Dialisis. Ya, mesin dialisis. Jadi kita boleh juga mencari alternatif lain seperti dengan mendermakan organ. Di samping itu, kita terdapat juga tokoh perubatan yang turut menyokong dalam alternatif pendermaan organ ni, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merasakan pendermaan organ ini merupakan sesuatu yang baik dan berkesan, dan kita juga boleh melihat pendermaan organ ini dari segi sesuatu perkara yang diharuskan, dibolehkan melalui surah Al-Maidah ayat 23. Maksudnya, dan barang siapa yang memelihara hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Yang bermakna kita dapat tafsirkan secara kasar, apabila kita mendermakan organ, kita secara tidak langsung telah memelihara kehidupan seseorang manusia. Betul bukan? Kerana kita telah boleh dikira sebagai kita telah membantu seseorang itu supaya dapat menjalani hidup mereka dengan lebih sihat, dengan lebih baik. Jadi begitulah yang dapat saya ulaskan, dan
Memang benar, kita sebenarnya tidak mempunyai dalil ataupun hadis yang secara terus diriwayatkan mengenai isu penerbangan organ kerana pada zaman kerana isu transplant ini dia adalah merupakan merupakan metod ataupun merupakan kaedah Cara. baru yang kaedah baru yang kita baru discover sebelum zaman Rasulullah sebab itulah. Tapi kita boleh, macam saya cakap tadi, kita boleh merujuk pada tafsir-tafsir Al-Quran yang seperti yang telah dinyatakan tadi untuk dijadikan sebagai rujukan. Okey. Terima kasih Ustazah Melissa. Okey. Setelah saya mendengar penjelasan daripada pihak Ustazah dan Doktor tentang pendermagaan organ ini membuatkan saya rasa lebih jelas tentang pendermagaan organ itu. Okey. Selain daripada kita tentang pendermagaan organ, saya ingin memberi terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil kepada masyarakat bagi mengelakkan ramai pengikat pendermagaan organ, iaitu masyarakat perlu mengelakkan penularan berita yang tidak sahih kerana dengan menggantungkan berita tentang kebaikan mendermakan organ perumahan. Okey, seterusnya masyarakat boleh mengedarkan risalah tentang cara untuk menjadi pengikar di kawasan perumahan ini, sebab dengan cara tu kita sama-sama dapat membantu ramai pesakit di luar sana untuk memulakan hidup baru serta memberi nafas baru kepada mereka. Betul kan Doktor dan Ustazah? Betul, betul. Ya, Okey. betul. Okey, baru-baru ini kan Doktor Ustazah, saya telah mendengar bahawa hanya bawah pinggang dan jantung sahaja yang boleh didermakan. Dan adakah isu ini benar? Apa pendapat Doktor tentang hal ini? Terima Boleh kasih. Doktor Ya, terima kasih atas soalan Cik Akilah sebelah tadi. Betul lah apa Ya. yang Cik Akilah dengar. Banyak orang akan fikir yang buah pinggang, jantung Ya. saja berdermakan, kerana kalau kita contohlah masyarakat di Malaysia ni dari membaca benda-benda yang berkaitan dengan sains penerimaan organ, diorang lebih suka membaca tentang artis. Sebagai contoh sekarang Handisha dah pakai tudung, Niloufar dah pakai nikab. Dia orang tahu. Contoh saya tanya diorang penderma cadaveric. Tak tahu sebab apa rakyat Malaysia sendiri tak suka membaca perkara tersebut. Ataupun rakyat Malaysia kalau tengok cerita Melayu, contoh penderma Betul. selalunya akan derma jantung buah pinggang. Itu family ataupun selalu yang kita selalu dengar dekat cerita Melayu lah. Jadi rakyat Malaysia persepsi yang okay, kita derma buah pinggang dengan jantung je. Tapi kalau Ya. sains banyak benda. Badan kita diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna, betul Ustazah? Setiap orang ada kelebihan masing-masing kan Ustazah? Betul. Even orang yang kita cakap tak sempurna, mungkin macam orang OKU, dia pun sebenarnya ada kelebihan dia. Betul Ustazah. Jadi Saya heran betul kan? ya. Saya tak Jadi putuskan. saya sini nak beritahu yang kita ada dua jenis, organ dan tisu. Jadi organ terbahagi ada dua bahagian. Pertama ialah organ terdiri daripada jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang. Dan yang kedua ialah tisu. Ini merupakan sebahagian transplant yang jarang orang dengar. Iaitu kita boleh juga derma injap jantung, injap bicuspid, tricuspid yang ada dekat jantung kita. Sebabkan ada injap tu lah darah kita boleh mengalir, berjalan di seluruh badan dengan baik. Kalau tanpa injap tu rosak, sebab itu kena ada darah yang tersampai, darah tak sampai ke otak dan sebagainya, which is stroke, kebas-kebas sebagainya. Jadi yang tu ialah tulang,
mata dan kulit. Mata tu kornea mata. Setengah macam kalau orang yang kurang penglihatan boleh mendermakan kornea mata. Sebagai contoh, orang tu buta bila kita dermakan kornea mata, ia dapat melihat dengan baik. Tulang, kulit juga boleh dermakan. Kulit tu kalau kita yang ataupun apa, sebenarnya kulit kita akan jadi macam kedut-kedut kan, macam kalau kulit dah hilang nak tabung balik semua, dia ambil masa yang lama dan takkan jadi macam ni balik. Dia akan jadi macam kedut-kedut, macam takkan sama. So orang yang derma tu kita boleh dermakan kulit kita dekat dia. So jangan fikir yang kiranya apa maaf kerana mencela, Ya, tak kiranya kulit pun kita boleh derma dekat orang. boleh. Sebab tu saya kata Allah SWT ciptakan kita ni sempurna untuk kita tolong orang. Kita boleh bagi dekat pada kita. Tapi kita ada dua pilihan, nak bagi tak nak bagi, tu je. Kalau setengah orang tak nak bagilah sebab kulit aku ni muda lagi, elastik, panjang. Jadi tak mau bagi. Okay. Jadi sebab tu nanti kita ada jenis penderma yang dia takkan guna dah kulit dia tu. Jadi kalau kita nak tahu penderma mana yang tak nak kulit anjar-anjar ni, jangan pergi mana-mana, stay tune, okay? Okey, terima kasih Dr. Arisha atas penerangan yang amat berkesan tentang organ serta tisu apa yang boleh didermakan. Okey, 3 tahun lepas, saya telah melihat kajian yang dibuat oleh Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia bahawa terdapat seramai 17 penderma organ direkodkan dengan keseluruhan 618 orang yang dicatatkan sejak program pendermaan organ yang dimulakan sekitar 1975 hingga kini. Okey, menurut Kementerian Menteri Kesihatan Malaysia tu, kementerian berjaya mendekati 50 ahli keluarga mangsa yang kematian otak untuk berbincang mengenai pendermaan organ. Namun hanya 17 daripada mereka bersetuju untuk mendermakan organ. Okey, sekarang ni saya ingin menanyakan kepada Ustazah Melissa, adakah isu-isu pendermaan organ ini perlu diperbalahkan dan apakah hukum kepada seseorang itu mendermakan organnya tanpa pengetahuan keluarga terdekat beliau? Boleh Ustazah jelaskan? Okey. Terima kasih pada Cik Akila. Okey, macam kita tahu, macam saya sebut sebelum ni, memang betul kita hukum mendermakan organ ni adalah harus, iaitu dia terpulang pada kita nak buat atau kita nak buat, macam Dr. Arisha cakap tadi. Tapi apa pula yang isu akan berbangkit mengenai penderma yang tidak mendapat kebenaran ataupun tidak diketahui oleh warisnya. Hal ini secara dasarnya dia sepatutnya tidak boleh jadi isu, kerana kalau para penonton pernah melihat borang pendermaan organ, dekat dalam borang tu dia memang ada satu ruang khas untuk waris. Kiranya kita tak boleh mendermakan organ kita kalau waris kita tidak membenarkan ataupun tanpa pengetahuan waris. Sebab bila kita dah meninggal dunia, kita punya jasad akan dipertanggungjawabkan kepada waris. Bermakna sekiranya kita meninggal dunia tetapi waris kita tidak menuntut kita punya jasad dan tidak menghubungi kita secara elok, secara sempurna, dia akan menyebabkan masalah-masalah lain dan kita Dan selain itu, macam tadi saya sebut perkataan jasad tidak sempurna, bukan? Okey, Betul. Pasal mengenai hal berikut pula, kebanyakan saya tak pasti, tapi saya rasa isu ni sedang membangkit juga bila kita cakap pasal pendermaan organ. Sebab ada kebanyakan orang yang tidak berapa faham tentang pendermaan organ.
bila mereka dengar je pasal kita nak dermakan organ dekat orang, diorang akan rasa macam kenapa nak dermakan organ? Kalau kita meninggal nanti jasad kita tak sempurna untuk dikebumikan. Sedangkan hal itu tidak patut dibicarakan kerana kita sendiri sedar yang tidak ada istilah jasad tidak sempurna sebab macam kita tahu kita dinilai berdasarkan kita punya amalan, kita punya perbuatan dekat dunia ni. Jadi selain tu kita juga boleh pertikaikan perkara ni apabila kita berfikir kembali. Kalau betul kita dermakan organ ini akan menyebabkan jasad kita tidak sempurna, tetapi bagaimana pula dengan orang yang di medan peperangan? Kalau mereka dibom, tangan mereka putus. Jadi bagaimana kita mengebumikan mereka? Adakah mereka itu dianggap sebagai jasad tidak sempurna? Tidak sama sekali. Selain itu, macam saya cakap tadi, kita tak ada istilah waris tidak mengetahui sebab kita memerlukan waris punya kebenaran untuk mendermakan organ. Okey, maksudnya kalau saya ingin jadi pengikar, jikalau saya telah meninggal, doktor akan menanyakan kepada ibu dan ayah saya untuk sama ada mereka bersetuju ataupun tidak untuk mendermakan organ saya? Ya, betul. Sebab dia akan rujuk balik kepada kita punya borang pendermaan organ tu sebab memang kita akan dapat kad dia tapi kita akan kena isi borang. Dekat borang tu bahagian bawah sekali dia akan ada waris punya persetujuan. Katakanlah memang kita nak sangat dermakan organ kita tapi waris kita tak bagi. So kita tak dapat lah. Tapi sebab itulah juga kita kena slow talk dengan waris kita supaya waris kita membenarkan sebab dengan mendermakan organ ini macam kita punya trademark. Ya, betul. Cik Akilah trademark kita. Sedekah itu derma itu satu sedekah. So siapa tak nak sedekah? Macam hadis-hadis yang kita ketahui pasal 3 perkara yang kekal untuk pada anak Adam bila dia dah meninggal dunia. 3 perkara yang boleh membolehkan dia mendapat pahala yang berpanjangan adalah antaranya adalah sedekah. Jadi siapa tak nak kan? Betul. Tapi ya. Ya doktor. Tapi Ya. seperti yang Ustazah kata tu, tak nafikan ada setengah pengikrar yang nak beri organ selepas dia mati tapi waris tak tahu. Jadi kami di pihak hospital jika perkara itu jadi akan jadi satu masalah. Dia telah meninggal dunia, jadi kami memang akan boleh memberikan organ ni kepada orang lain. Jadi sebab dia telah menjadi pengikrar, tapi sebabkan warisnya bila datang menuntut waris kita, saya tak tahu anak saya seorang pengikrar, saya akan benarkan. Seperti ada yang Ustazah kata dia tak bagi sebab waris tu tak bagi sebab takut bila tanam jasad tidak sempurna dan sebagainya. Bukan semua orang tahu bahawa kita sebagai mak bapak yang nak anak seperti mana dilahirkan dengan sempurna, itu juga ditanam dengan sempurna, tapi waris tu tak nak. Jadi kami di hospital jadi masalah ini kami kesian tahu bila kita tahu okey, maksudnya pesakit tu boleh dermakan kulit mata, kulit buah pinggang, jantung ataupun hati sebagainya kepada orang. Jadi kat sini ada 2-3 orang akan menunggu, tapi sebab kau dia ibu bapa tak bagi, waris tak bagi, jadi kita terpaksa kata putuskan. Jadi kesian kita orang lain je. So seperti saya, kalau anda semua JP ikrar, minta dulu arahan pada waris. Betul-betulkan kepastian. Ya, betul. Harapan palsu kepada lain untuk sihat. Betul. Dia akan menaikkan, dia akan membangkitkan masalah lain kepada mereka yang telah menunggu dalam waiting list. Betul Dr. Arisha, kita ada waiting list kan untuk menerima organ. So sebab tu kita kena betul-betul slow talk, betul-betul cakap dekat waris kita. Sebab kita nak menerima organ bukan untuk kita juga, untuk orang juga. Ya betul. Orang yang tersayang cakaplah sebaik-baiknya.
Ya. Tapi namun Maksudnya, macam tadi ya. sorry ya, maaf. Tak apa. Tadi macam Dr. Arisha tadi ada sebut ada sebut satu term yang saya mau ulas sedikit mengenai jasad yang tidak diketahui. Siapa punya waris, siapa punya hak. Macam contoh kalau kita kena accident tapi kita tak ada IC. Tak bawa IC. Jadi macam mana kita nak tahu tu siapa punya jasad? Memang betul pendermaan organ itu sangat digalakkan, tetapi kita tak boleh mengambil jasad yang kita tidak ketahui kerana itu kita itu telah dikira sebagai mencabuli hak kemanusiaan dan telah melanggar hukum akidah kita. Tapi saya rasa isu ni tak pernah berbangkit lagi dekat Malaysia sebab berkat daripada kita punya doktor-doktor, kita punya pakar-pakar perubatan yang masih memegang teguh terhadap hukum-hukum Islam. Jadi terima kasih. Ya. Terima kasih Doktor dan Ustazah. Maksudnya Ustazah ingat, maksudnya setiap yang kita, setiap pengikrar tu mesti ada proses-proses dia kan? Betul. Okey, sekarang baru saya faham dengan jelas tentang hukum mendermakan organ terhadap penderma yang tidak mendapat persetujuan daripada ahli keluarganya. Okey, sebelum saya memulakan soalan kepada hadirin sekalian, saya ingin menanyakan Doktor dan Ustazah satu soalan saja lagi. Boleh Doktor, Ustazah? Boleh. Apa? Boleh. InsyaAllah saya boleh jawab. Okey, sekarang saya ingin mengetahui pula jenis penderma yang layak untuk mendermakan organ. Apa pula pandangan doktor? Okey, ni jadi saya nak sambung balik tadi yang cerita tentang kulit-kulit ni. Okey, jadi penderma organ ada dua jenis. Satu penderma hidup, satu penderma kadavrik. Kalau istilah sainsnya kita panggil penderma hidup tu sebagai penderma non-kadavrik. Tapi untuk kita senangkan kita cakap kat masyarakat, saya boleh katakan sebagai penderma hidup. Penderma hidup ni dia memberikan organ atau tisu kepada orang lain tetapi dalam keadaan dia masih hidup, seperti Cik Akilah berikan organ kepada adik Cik Akilah. Cik Akilah boleh diklasifikasikan sebagai penderma hidup. Tetapi penderma hidup ni tidak boleh memberi semua satu badan, derma satu badan. Dia pemurah kan, dia pemurah nak bagi semua satu badan dia. Dia tak boleh. Buah pinggang dia boleh bagi satu saja sebab dia masih hidup. Kalau dia bagi dua-dua buah pinggang dia dekat orang tu untuk didermakan, maknanya nanti dia pula akan mati. So tak boleh lah, satu saja. Sebab satu lagi tu dia nak guna untuk diri dia. Jadinya kalau orang yang penderma masih hidup ni selalunya dia punya tahap bahaya tu lagi tinggi lah pada penderma yang dah mati ataupun dah meninggal dunia. Di mana kalau penderma tu contoh Cik Akilah bagi satu buah pinggang dekat adik Cik Akilah. Maknanya kalau Cik bagi satu buah pinggang, maknanya keseimbangan diri kita dah hilang satu function, satu fungsi. Di mana pada sebelum ni saya boleh asimilasikan. Contohnya Cik Akilah minum air. Okay, minum air. Sampai dekat buah pinggang makan, minum air. Kita suka makan makanan fast food. Boleh setiap hari pergi McD kan. Saya dengar cerita sekarang ni budak-budak matrik kan, ada cuti COVID boleh balik ke matrik. Betul, adik-adik matrik sekali kita makan fast food setiap hari ya. Nanti kesian kat buah pinggang kita nak proses. Jadi kalau contoh kita makan setiap hari, buah pinggang kita proses kuat sikit lah. Sebab tu kira minyak semua tu. Jadi kalau kita ada dua buah pinggang, proses tu secara efektif. Kalau contoh kita ada satu je buah pinggang, proses dia tu kurang efektif sebab kita makan semua satu saja proses. Kalau kita makan tu tapi ada dua benda yang proses lagi cepat. Jadi sebab bagi saya penderma hidup perlu jaga kesihatan dengan lebih baik. Maksudnya lepas diorang derma organ dalam masa tempoh 1 tahun, diorang kena selalu buat check up dengan doktor masing-masing. Di mana doktor tu akan pantau adakah
urin ataupun sebab tekanan darah tinggi, tekanan ataupun kadang tekanan emosi juga berlaku. Selepas menekan organ, diorang tak boleh makan makanan yang berminyak, makanan fast food, tak boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang rasak. Jadi orang yang kadang-kadang menekan organ, diorang rasa macam dah hilang satu nikmat hidup. Ustazah, orang yang kalau kita hilang nikmat hidup ni, kita rasa down dia kadang-kadang. Emosi kita terganggu, kita tak rasa macam Betul. nikmat hidup kita dah satu tarik oleh Allah SWT. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Sebab Jadi, ya. Ya. tak, Nama teruskan. Jadi orang yang begini selalunya kami akan bagi rawatan kaunseling atau sebagainya. Jadi kalau dia datang ke hospital, kami juga akan bagi check up kesihatan di samping orang yang derma tu dengan orang yang mendapat organ tersebut. Dan yang kedua, pederma dah mati, pederma kadaverik. Pederma kadaverik ni ataupun yang dah mati ada dua jenis. Satu mati otak, satu lagi dah mati terus. Maksudnya lepas insiden dia terus meninggal. Maksudnya dia meninggal kat situ. Tapi sebab kalau dia ada kad ikrar tu, so kita boleh ambil organ dia yang masih elok. Contohnya dia mati aksiden, jadi dia punya buah pinggang masih elok, kita boleh ambil. Tapi kita boleh ambil tu tak banyak sebab dia dah mati. Jadi contohnya kalau ke hospital, sampailah ke daripada dapat kejadian ke hospital, ambil satu masa 1 jam. Oksigen dalam otak semakin lama semakin, sebabkan dia mati kat situ, semakin lama semakin kurang. Jadi kadar pengiraan oksigen menyebabkan kadang bila oksigen tak mengalir dekat organ tu, organ kita akan lama-lama akan jadi rosak. Sebab tu orang yang dah mati kat situ, kita tak boleh ambil banyak organ. Faham tak? Faham. Penting kan? Saya dah guna Faham. Sebab dia kurang oksigen. Ya, jadi kalau semakin lama, dia macam ni. Organ kita bergantung kepada masa kita ambil. Kalau lagi lama masa kita ambil nak pergi satu tempat tu, lagi semakin sikit sebab kita dah mati. Oksigen kita dah semakin lama semakin hilang. Tu hanya baki oksigen dalam badan kita. Jadi sebab itulah organ tu akan lama-lama rosak sebab organ ni memerlukan pengaliran darah untuk berfungsi. Kalau darah tak berfungsi, organ pun rosak. Jadi dia hanya boleh bagi sebahagian kecil daripada organ dia. Tetapi siapa yang kematian otak itu berbeza. Maka kematian otak ni dia boleh bagi hampir keseluruhan organ yang dia ada. Kematian otak ni contohnya dia aksiden. Dia koma dalam masa sebulan, 2 minggu. Ada darah tersekat ataupun tersumbat di neuron-neuron kepala dia. Atau kita saya cuba guna bahasa yang singkat, dekat otak ni sel-sel darah dia ada darah yang tersumbat. Jadi darah tak mengalir dengan baik ataupun tak ada ketumbuhan dan sebagainya. Jika kita hendak buat pembedahan, akan ambil risiko yang sangat tinggi. Jadi di sini kita beri klasifikasi orang tu sebagai mati otak. Jika orang tu mati otak, kita perlu tanyakan ibu bapa dia. Adakah ibu bapa dia benar kita tutup mesin ventilator tu ataupun mesin pernafasan tu. Sebab kalau orang yang mati otak ni hanya bernafas guna mesin tu. Kalau kita tutup, dia akan terus meninggal lah. Jadi kita akan minta ibu bapa dia punya kebenaran. Tapi kalau ibu bapa tak bagi, sebab saya pernah jumpa ibu bapa yang tak nak anak saya masih hidup walaupun 2 hari. Saya yakin saya hidup, tapi saya tak pernah jumpa lah. Tu keajaiban yang sangat-sangat ajaib. Tu mungkin kuasa Allah SWT. Tapi kalau lepas doktor kata kita perlu tutup tapi tak tutup, selalunya 2 hari tak sampai seminggu anak dia akan mati sebab mesin pernafasan tak akan bekalkan. Sebab kita hanya bergantung kepada mesin, kita bukan bergantung kepada semula jadi kita. Jadi kalau orang yang begini dia boleh meninggalkan semua. Jadi sangat beruntunglah kalau kita dapat orang yang mati otak dan mak ayah dia memberi kebenaran untuk menyelamatkan organ, kita boleh ambil sebanyak manalah ya organ dia masih fungsi, kerana otak dia walaupun otak dia bersumbat tapi organ-organnya boleh guna lagi, tak ada kecacatan sebab dia masih keadaan yang baik. Ya. Doktor, kalau mati otak ni kan, dia bukan mati terus kan? Tak bukan.
dia masih hidup tapi kita orang panggil sebaik-baik yang hidup lah. Kat koma je, kat ICU je, kita cuma bernafas gunakan mesin tu, ventilator tu. Jadi dia hidup, dia ada. Tapi orang kata function dia semakin lama semakin hilang. Ya. Ya, sebab Maksudnya- saya mau menambah sedikit. Sebabkan kita boleh sebab macam apa yang Dr. Alisha cakap tadi, betul, kita dianggap sebagai mayat hidup sebab kita hidup sebab kita punya darah masih dapat circulate, dapat berpusing dalam badan kita disebabkan oleh jantung. Sebab macam kita tahu, kita punya sel-sel dalam badan kita memerlukan proses respiration. Dia membuat respiration. Jadi sebab tu kita dianggap sebagai mayat hidup. Otak ni pula sebenarnya kan fungsinya untuk membolehkan kita punya saraf-saraf untuk bergerak. Tapi kalau saraf-saraf kita tak bergerak, kita kaku macam tu je. Sebab tu kita masih boleh menggunakan organ-organ yang lain sebab dia masih mendapat supply oksigen yang secukupnya. Okey, terima kasih Dr. Alisha dan Ustazah di atas penerangan yang sangat menarik itu ya. Okey, sekarang saya ingin bertanya kepada Ustazah pula tentang kesan dan juga kebaikan mendermakan organ ini supaya penonton di hadapan kita ni serta penonton di luar sana lebih berminat untuk berikhlas sebagai penderma organ. Manalah tahu jikalau Ustazah memberi kata hikmah yang dapat memberi kejutan kepada para penonton yang menonton rancangan ini untuk mendaftar sebagai penderma organ. Boleh saya Ustazah jelaskan tentang kesan dan juga kebaikan mendermakan organ ini? Silakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam yang kita dah ulas panjang lebar lama tadi sejak kita mula kita punya forum kan, macam kita antara poin yang paling utama, paling jelas nampak adalah kita dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kerana macam Dr. Alisha telah nyatakan tadi, seorang penderma boleh mendermakan pelbagai organ, pelbagai tisu, tetapi itu bergantung juga dengan dia punya status hidup dia. Betul Dr. Alisha? Jadi antara yang kita boleh sebut selain pada dapat menyelamatkan banyak nyawa, kita juga boleh mengeratkan silaturahim sesama manusia dalam kalangan masyarakat, kerana dia boleh dikira macam ni lah. Katakanlah saya dermakan saya punya organ kepada Dr. Alisha kan, jadi saya punya hubungan dengan Dr. Alisha akan bertambah lagi erat, lagi rapat, kerana kita akan rasa sangat terhutang budi dan kita akan rasa sangat-sangat bersyukur dengan hidup ni. Jadi bila kita rasa sangat-sangat bersyukur, kita akan berfikir untuk melakukan pelbagai lagi amalan yang akan membuatkan kita sedar betapa pentingnya hidup sebagai satu kelompok, sebagai satu masyarakat untuk membantu antara satu sama lain. Dan macam kita tahu, macam kita seperti yang kita telah tahu sejak kita kecil, yang ada hadis Rasulullah SAW yang telah menyatakan bahawa seseorang Muslim itu adalah bersaudara. Jadi takkanlah kita nak selamatkan saudara kita, betul? Kita nak selamatkan saudara kita. Sebab kita ni bila kita telah memeluk Islam, bila kita dalam Islam, kita dianggap sebagai bersaudara dengan sesiapa saja yang sama agama dengan kita, selagi mana dia mengamalkan apa yang agama itu tuntut. Okey. Terima kasih Ustazah di atas penjelasan yang agak menarik dan menyentuh hati
saya dan penonton-penonton. Okey, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, di Instagram terdapat ada satu soalan kepada doktor. Soalan ni Amruha ditanyakan kepada Doktor Arisha bahawa apakah contoh-contoh organ yang boleh didermakan? Ya. Contoh-contoh yang organ yang boleh didermakan, seperti saya kata tadi kan, organ ada pinggang, jantung dan sebagainya. Tapi kadar hidup penerima organ, contoh kita boleh dermakan organ seperti contoh organ buah pinggang, jantung, hati, tapi organ berbeza dengan tisu. Okey, jadi saya nak tambah sikit tentang kadar dari hidup penerima organ selepas transplantasi. Okey, contohnya kalau kita dapat organ tu, kita mesti jaga organ tu dengan elok kan, betul? Tapi kalau kita tak jaga dengan dia, kadar kita dah pinjam orang, tak jaga dengan elok. So, contoh kita guna organ tu 10 tahun. Tak jaga dengan elok, kita dapat 2 tahun saja. Contoh sebab kan setiap organ tu ada tarikh expired dia. Sebab tu kita perlu jaga dengan elok. Kalau kita merokok sebagainya, contoh kita buat benda hati, kita rokok dengan guna hati orang. Sebab tu macam mana kita nak tahan? Contohnya sebab tu saya kata kalau orang-orang yang merokok kat luar sana kan, contohnya awak merokok, awak kena fikirlah awak dalam keluarga awak ada isteri, awak ada anak. Kalau awak rokok, asap yang keluar daripada rokok tu, penerima secondary tu, isteri awak dengan anak awak tu memberi kesan lebih besar kat dia orang. Tak kesian ke anak awak ni, isteri awak kalau awak ni tak kahwin lagi, awak nak hidup solo mingga sehingga akhirnya tak apa. Kalau awak dah ada keluarga tu, sila stop demi anak-anak isteri awak. Tapi sebelum saya nak terangkan tentang macam mana nak jadi pengikrar. Kalau awak semua nak berminat jadi pengikrar, awak perlu dapatkan kad ikrar seperti yang Ustazah Melissa kata. Kalau dekat Ustazah, kalau dekat you banyak kan yang jadi pengikrar sebab student kan macam berminat kan. Kan Ustazah kan? Saya boleh terus sikit tak tentang macam mana dapatkan kad ikrar tu? Okay, disebabkan kita buat forum kita, sepatutnya kita punya venue, kita punya tempat di College Medukasi Perlis, tetapi disebabkan COVID kita tak jadi. Jadi sebenarnya saya telah kirimkan banyak kad-kad sebagai pengikrar penerima organ kepada Ustazah Wardah, iaitu Ustazah pengajian Islam di College Medukasi Perlis. Jadi boleh dapatkan kad itu pada Ustazah, dan kad itu berwarna hijau ya, sebab hijau tu melambangkan natural, melambangkan suatu perkara yang segar, kita boleh kira sebagai macam melambangkan second chance untuk orang yang yang mendapat kesusahan lah kan. Macam kita pun kita dapat second chance juga, walaupun kita yang menderma, bukan kita yang dapat organ tu, betul? Sebab dia second chance untuk kita, sebab untuk kita menebus balik kita punya kesalahan-kesalahan. Mana tahu dengan kita bersedekah dan kita mendermakan organ kita kan. Sebab itu adalah satu itu dikira sebagai satu jihad yang besar, antara jihad yang besar. Kita punya kesalahan akan lebih senang senang diampunkan. Jadi itulah kita boleh dapatkan. Tapi itulah kesimpulan di pengikrar tu, kalau siapa yang dia ada penyakit AIDS, HIV, janganlah jadi pengikrar. Sebab tu betul, membatalkan balik orang yang sebab tu penyakit yang berjangkit dan kadar jangkitnya pun tak lama. Jadi orang gitu kalau ada cara lain, jangan derma keluarga anda. Jadi sama-sama jadi pengikrar. Sebab itulah ikrar terutama yang mulia. Ya. Okey. Terima kasih Doktor dan Ustazah
di atas penerangan yang amat menarik dan menyentuh hati semua para penonton dan saya sendiri. Saya harap para penonton di luar sana serta melihat forum ini dapat lagi manfaat serta kebaikan daripada forum ini. Okey, pokoknya kita mestilah mendoakan organ kerana pendoaan organ ni adalah satu amalan yang berteraskan kebajikan, keikhlasan dan tidak mengharapkan sebagai balasan atau habuan. Kan Ustazah? Betul. Kerana perkara Betul. seperti ini tidak dapat dengan wang ringgit. Dan betapa ni tingginya nilai organ manusia walaupun sekecil buah pinggan kan doktor? Betul. Kesenang nak derma organ. Saya pun saya fikir 2-4 Betul. kali. Kita nak dermakan sebahagian daripada apa yang kita ada daripada dulu kan? Macam payah Betul. kan? Betul. Tak tidur malam saya fikir ni masa nak derma ni. Maaf. Okay, sebelum saya mengakhiri forum ini, saya ingin memberi serangkap Ya doktor, saya sebelum tu saya mahu bertanya. Saya mahu bertanya dekat doktor. Apa soalan saya tadi ya? Kita saya mahu bertanya, saya mahu menambah. Memang betul kita kalau kita dermakan organ kalau masih hidup kan. Iyalah masih hidup kita perlu jaga pemakanan kita kan doktor kan. Kalau kita dermakan organ kita masih hidup, kita perlu jaga makanan kita. Tapi selain itu kita dapat banyak benefit sebab macam saya cakap tadi, selain daripada kita hidup sebagai satu kelompok masyarakat, secara bersaudara dengan orang lain, kita juga ada satu pemikiran ni di mana bila kita tolong orang lain, kalau kita dalam kesusahan, ada orang lain akan lagi senang untuk tolong kita. Memang atau mungkin bukan orang yang sama, tapi akan ada orang yang boleh tolong kita bila kita betul-betul memerlukan sesuatu bantuan itu. Jadi sebab itulah pentingnya sedekah. Sebagai seorang umat Islam tu, kelas segi saintifik dia kita kata siapa yang masih hidup derma organ tu menyusahkan baik. Tapi bagi saya sendiri segi Islam, segi Dr. Melissa cakap, Melissa Seraya cakap, kita tolong orang tolong kita balik. Dan sebenarnya saya nak tambah sekarang kan kita COVID kita buat forum pun dalam keadaan yang bergugem ni. Jadi sama-sama kita doa lah supaya COVID ni hilang, kita boleh jumpa kau kita balik, budak-budak matrik, adik-adik matrik kita boleh balik matrik. Masing-masing dah rindu. Saya sebagai doktor faham. Saya ada adik saya juga matrik. Saya bonus tak boleh balik. Ya betul. Balik pun kena kuarantin ni. Kesian Kan? lah. Kesian kat adik saya. Betul. Okay, terima kasih Doktor dan Ustazah. Terima kasih juga kepada penonton atas soalan yang menarik sebentar tadi. Maka berakhirlah forum kita pada pagi yang mulia ini. Sebelum saya mengakhiri forum ini, saya ingin memberi serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Ada masa kita jumpa lagi. Saya bagi pihak Ustazah dan Doktor ingin meminta maaf sekiranya sepanjang perbualan kami tadi terdapat kata-kata yang mengguris hati anda semua. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kesalahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Okey.